Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Hey Padu Kawali. Terima kasih kepada para teman-teman, kawan-kawan, para subscriber dan juga bakal subscriber yang akan subscribe channel saya selepas video ini. Hari ini saya nak cerita sikit pengalaman saya menjadi pembantu kepada Tok Ndok, iaitu seorang pengamal perubatan tradisional semasa saya bekerja di Pulau Pinang 20 tahun lepas. Sebelum tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan tertanya-tanya pasal apa saya punya konten hari ni bersiaran daripada tepi jalan. Sebenarnya saya nak masuk stesen minyak, tapi tengok kereta banyak, saya segan nak masuk. Saya tunggu tepi ni dulu. So saya buat recording. Tak panjang cerita ni, sat saja. Hey, Padu Kawali. Dulu ni 20 tahun lepas ni saya pernah jadi seorang pengurus asrama tau, ataupun pengurus hostel untuk pekerja-pekerja dari Indonesia, ataupun lebih senang dipanggil sebagai TKI ataupun TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Pada masa tu saya jadi pengurus hostel di Bukit Mentajam, ataupun lebih tepatnya di Alma. Saya dan tim penyumbang modal tu, saya panggil tim lah, tim kami tu, kami buat hostel tu bukan macam hostel biasalah yang kata satu building apa semua kan. Kita ada setengah dulu buah pagang kan. So ni, yang ni hostel kami ni dia jenis open konsep, maknanya kami sewakan dengan orang perseorangan ataupun syarikat. Di Alma tu ada satu taman perumahan, taman impian. Setiap lorong tu kami sewa ikut dan lah, maksudnya yang mana ada rumah yang sesuai dengan bajet kami akan buat perjanjian dan akan sewa lah. Tuan-tuan perempuan boleh bayangkan dalam satu lorong di taman perumahan tu akan ada rumah sewa kami. Maknanya di celah-celah rumah penduduk tu akan ada 1-2 rumah yang akan jadi hostel. Makna pekerja-pekerja ni, adik-adik kami, adik-adik kita ni daripada Indonesia ni akan duduk, dia orang akan mix, akan mingle dengan orang tempatan. It was good pada pandangan saya pasal tu. So dia orang boleh bercampur tengok budaya kita macam mana kan. Tapi di taman tu kebanyakan mostly dia memang pelbagai bangsa lah. Ada Cina, ada India, ada Melayu, ada Sabah, Sarawak. Jadi campur semua dengan adik-adik kita daripada Indonesia semua ni. Kelang adik-adik kita ni sebenarnya di pusat pengurusan Perai, di kawasan Sony lah, Sony Perai. Jadi jarak perjalanan tu daripada Kelang dengan Alma tu lebih kurang dalam 40 minit lah, sekali dengan jam apa semua. Nak masuk Taman Pelangi, nak race dengan lori, nak race dengan van Kelang apa semua lagi, aja ambil masa lah, lebih kurang macam tu lah. Dan adik-adik saya daripada Indonesia ni yang jadi TKI pada masa tu, mereka ni multi etnik lah yang mai. Yang waktu saya jaga tu ialah daripada suku Aceh, suku Jawa, suku Melayu ada, suku Batak dengan suku Minang. Mereka akan duduklah bercampur dalam satu rumah tu. Dipendekkan cerita, selepas 3 bulan ataupun 4 bulan saya jaga di situ, kami pun, saya pun pada masa tu memang duduk di situ juga. Kami ambil rumah corner lot. Rumah corner lot yang ada ruang luas lah, boleh buah macam-macam sebab pada masa tu gas pun kami yang kena supply. Dia ada sebahagian daripada perjanjian dengan pihak Kelang pada masa tu. Gas kami supply, dapur kami supply, katil, TV, peti air, mesin basuh saya tak buat. Kalau bagi mesin basuh tu kata memang lenggang. Sekarang pukul 2.04 pagi, kita sambung cerita. Lebih kurang 3 ke 4 bulan selepas tu, pada satu malam tu, ada sekumpulan anak-anak TKI ni mai ke office saya lah, ataupun rumah yang saya duduk tu lah, kami panggil office, di lorong 10. Jadi budak-budak ni daripada lorong 8 kalau tak salah saya, dia pemai lebih kurang selepas maghrib dalam pukul 8 suku macam tu. Dia bagi tahu, bang, saya daripada masa tu dipanggil Bang Ajrul. Ada style sikit lah, sebab kita ikut secara sebutan orang Indonesia lah, Z jadi Z. Sebab nama saya sebenarnya Azrul, tapi bila sampai ke lidah mereka tu jadi Ajrul. Tak apalah, saya terima je lah. Itu kenangan nama saya, satu-satunya nama saya yang ada bunyi Ajrul. Jadi ni kisah salah seorang daripada kawan-kawan mereka di rumah lorong 8 tu. Dia berkelakuan aneh lah. Ada dia macam kacau sikit. Bukan dia punya kebiasaan. Jadi dia rasa pelik lah, bahasa mudah tu jadi pelik. Heran mereka ni pasal apa ni. Adik kita ni nama dia Mel.
saya letakkan nama dia sebagai Mel. Dia ni seorang yang baik sebenarnya, pandai bermain muzik, bermain gitar, lagu-lagu simple, chord CG, dia boleh main. Suara dia memang sedap. Dia orang ni lah, suku Batak daripada kawasan Toba dan Pulau Samosir. Daripada situ saya dapat satu signal ataupun pandangan bahawa orang Batak ni, alat Batak ni, dia mempunyai suara yang baik dan merdu dalam menyampaikan lagu-lagu ataupun bernyanyi. Itu dia cerita lebih kurang ringkas daripada si Mel. Jadi Mel ni, dia punya kelakuan dia tu telah diadukan oleh kawan-kawan dia kepada kami di pejabat. Jadi saya pun dengan pada masa tu lepas maghrib, jadi ramai yang berhimpun lah daripada kawan-kawan kami. Ada yang jadi tukang-tukang tolong kan. Sebab kami gas apa semua pun kami tolong buat. Macam saya kata tadi. Jadi kami pilih ramai-ramai sekali dengan saya punya sidekick. Sidekick tu lebih kurang macam timbalan lah, walaupun sebenarnya bukan timbalan saya pun, ataupun pembantu lah. Nama dia, saya bagi nama dia sebagai Boblek. Ni memang nama tu panggilan dia, kami panggil Boblek. Tapi dia tak tahulah kami panggil dia nama betul dia lah. Di belakang tu kami panggil dia nama Boblek. So kami ikut tu, pada masa tu kami tengok lah di depan rumah dia tu, sama lah apa yang kawan-kawan dia menghebat kat kami sebelum tu kan. Jadi dia ni, Allah, siapa Mel ni kan, duk menari, duk golek-golek sorang-sorang, senyum-senyum, cakap-cakap, tak ketawa hala. Tapi pada masa tu kami tengok kawan dia bawa dia balik, masuk ke tengah rumah balik. Kawan dia seorang tu, saya rasa suku Batak jugalah. Jadi dia berubat secara agama, pahaman mereka lah, sebab Kristian, sebab Mel ni Kristian. Jadi kawan dia tu, kalau ikut sekadar ingatan saya ni, yang dah 20 tahun lebih ni, dia anak pastor lah. Bapa dia tu seorang pastor di sana. Jadi dia berubat cara Kristian lah. Ada guna bawang apa semua. So saya tengok lah Mel tu menjerit. Saya tak tahulah sebab apa. Sebab bawang ataupun sebab mungkin benda di dalam badan dia tu sedang berperang dengan kalimat-kalimat agama mereka tu. Yang tu saya tak boleh nak komen lah. Bawang putih tu, kalau kena tak sedap pun pedih lah. Jadi selepas tu dia berkurangan dan kami suruh kawan-kawan dia pantau je lah. Selepas 2-3 hari, dia jadi balik. So dia pemai. So kami buat kesimpulan, mungkin Mel ni dia hanya diganggu bila malam menjelma. Bila malam menjelma dia jadi. Bila malam menjelma dia jadi. Dia jadi benda yang sama lah. Kelakuan dia sama. Jadi kami ambil keputusan, sebab ada seorang abang kami tu nama Hadi. Dia cubalah berubat sebab dia adalah sikit dia belajar masa dia muda dululah. Pada masa tu umur dia dah 40-an lah. Kami pergi dia berubat dengan cara basic lah, bagi minum air apa semua. So pada masa tu kami keluar daripada kawasan rumah Mel tu, lorong 8 tu. Kami duduk di rumah seberang tau. Kan lorong taman tu. Jadi kebetulan rumah seberang tu pun rumah hostel kami yang kami sewakan untuk anak-anak TKI ni. Jadi kat situ lah saya tengok, walaupun saya tak boleh nak recall banyak, tapi saya ingat lah ada Abah Hadi pada masa tu, dia buka habis lah jurus-jurus silat tu. Dan yang akhir sekali, yang buah last sekali, dia buka buah penamat kot no. Dia buka buah silat tu, lepas tu dia tampak tanah, dia tampak bumi. Yang jadi magic tu depan mata saya tu, Mel yang depan kami tu di rumah seberang tu, Allah. Kalau bahasa Malaysia tu dia kata jatuh terjelepuk, kalau jatuh atas lantai tu. So kami pun berlari pergi situ. Kami minta budak-budak, kawan-kawan dia yang daripada rumah tu, dan ada lagi anak-anak TKI daripada rumah-rumah sewa yang sebelah lain tu, tolong angkat dia masuk dalam rumah dan terus suruh dia rehat dalam bilik. Sebab Mel ni dia malam je jadi. Dipendekkan cerita, dia malam je jadi. Bila siang dia pergi kerja macam biasa. Cuma kita kesian lah sebab dia penat. Dia tak cukup rehat apa semua kan. Kalau dia shift malam, dia tak ada isu. So dia hanya jadi di kawasan rumah dia saja. Itu teori kami. Kalau dia pergi Kelang pun dia tak jadi. Cuma perlakuan dia tu, dia punya perilaku, dia punya tu sikap dan kelakuan dia berubah lah menjadi pendiam. Dia suka senyum sorang-sorang. Ada sekali tu dia pernah main kat saya. Waktu tu saya ada di office lah, di rumah tu yang corner lot tadi tu kan. Dalam pukul 4 lebih. Dia main, dia kata bang, senyum-senyum apa semua. Lepas tu kata, Mel kan nak buat apa? Lepas tu dia diri lutut di atas sofa office tu. Dia menari macam golek-golek, dia buat macam ulang. Saya dah pening. Dan kebetulan pada masa tu,
saya nampak di atas sanggui dia tu ada satu benda tajam. Begitu saya tanyalah, Mel, apa benda tu? Apa benda atas kepala hang lah? Dia faham lah sikit bahasa-bahasa kami sebab dia pun 3-4 bulan dah kan. Lepas tu dia main, dia main rapat ke meja saya, meja office tu. Dia main, dia cabut. Rupanya macam, saya tengok macam satu tulang tau. Kepala burung sekali dengan paruh. Patutlah dia tajam. Dia suar lah kat saya tak mau lah ambil. Kita pun serayau kan. Apa benda dia bawa ni, sanggui pun tak best. Lepas tu, dia pakai balik lah. Dia kata, dia nak balik dulu. So, dia balik lah dulu. Itu cerita dia. Satu dia jadi malam, lepas tu dia jadi di kawasan rumah dah. Kami tak tahu apa masalah di kawasan rumah dah tu. Jadi benda tu akan terungkai lah selepas ni. Balik kepada malam tadi tu yang dia rebah tu, yang Abang Adi tepuk bumi tu, tepuk tanah tu. Selepas kejadian tu, Abang Adi dia dah buat sehabis baik dan dia muntah-muntah. Habis saja proses tu, dia muntah-muntah, lepas tu dia memang surrender. Dia kata, aku surrender, aku tak larat dah, aku dah tua dah. Kalau benda ni nak pulih balik, aku kena ambil masa ni. Kita cari orang lain. So, pengurusan kami pada malam tu, membuat keputusan untuk cari orang lain. So, esok lusa tu dalam 3-4 hari tu, mai satu grup yang kata sanggup nak berubat. Kami pun dengan senang hati lah menerima. Cuma dia adalah benda-benda yang dia minta. Ni dia benda-benda yang dia minta tu. Saya pun tak ingat grup tu daripada mana, tapi direkomend oleh daripada kawan-kawan kami lah yang duk mai ke rumah kami tu, ke pejabat kami tu. Dia ada 2 kali dia buat. Dia ada buat 2 kali. Cuma dalam dua kali tu dia ada permintaan, maknanya dia kena sediakan, kami kena sediakan barang lah. Jadi semua kami kena sediakan barang. Sampai kemian apa semua kami kena buat. Kami di daerah ni bomo ke no, kemian minta boleh bawa. Kata memang syarat macam tu kot no. Kan, kalau siapa yang tahu tu boleh komen di bawah. Kena memang bomo kena main lenggang saja ke, ataupun barang-barang. Sebab bagi saya benda-benda basic tu macam kemian tu berarti bomo bawa lah kan. Ni kami kena cari. Tapi tak bah lah. Itu menjadi pengalaman saya dengan Bobleh lah, yang berharga sehingga sekarang. Permintaan untuk waktu dia pun nak buat berubat pertama tu, tak silap saya ialah dia minta ayak 7 kolam masjid, benang 7 warna. Lepas tu benda-benda tajam seperti paku, duri, jarum. 3 tu yang saya ingat. Selain daripada limau, kemian tu benda tu basic lah. Itu garam. Itu semua adalah basic lah. Ayak apa? Ayak kosong apa semua. Ayak mineral lah. Ayak putih kan. Itu. Jadi yang kami kena cari tu, saya dengan Bobleh masa tu kena pergi cari adalah ayak 7 kolah, benang 7 warna dengan benda yang tajam, iaitu paku, jarum dengan apa tadi ya, duri. Kami ambil duri ni ya, pergi cari duri apa ni, bunga ketah, betul mudah. So benang apa semua tu mudah lah. Jarum, paku dengan duri, bunga ketah tu mudah. So yang payah sikit tu bukan apa, sebab jauh. So kami kena naik motor pergi. Kami kena pergi ke masjid yang ada kolah. Orang ambil wuduk tu kan, ambil air semayang. So pada masa tu, masjid yang kami telah adalah Masjid Kubang Semang, belah Tanah Liat apa semua tu. Belah situ. Belah situ dapat. Memang dapat 7 botol tu. So dia pergunakan semua tu. Pertama tu, kami bawa Mel lah. Kami bawa Mel ke office. Dia sebab kami tak mau benda tu dibuat di apa nama rumah dia. Sebab kawasan tu takut ganggu jiran. Sebab jiran dah Cina, Melayu semua ada kat situ, jadi tak syok kan. So dia bawa mai ke office kami. So office tu kan rumah, so ada satu bilik yang kecil tu kan. Bilik yang macam bilik di tepi dapur tu. Digunakan di situ dengan syarat ada kawan daripada rumah dia juga sendiri yang akan join sekali. Itu untuk elak apa-apa menjadi cerita di belakang. So kawan-kawan dia ada 2 orang yang akan join sekali. Saya masuk pada masa tu. Mel dibaringkan. Dia sedang masa tu. Dia kata dia nak berubat. Dia senyum lah. So dia berubat, dibaringkan. So yang saya nampak sebelum saya keluar, sebab saya penin. Dia bakar kemian sampai tak boleh nak bernafas. Saya penin. Tapi sebelum keluar tu, benang yang 7 warna tu, dia satukan jadi sebagai macam satu tali. Tapi tali tu, yang panjang tu, dia ikat pula dengan benda tajam tadi. Diikat dengan paku, lepas tu dalam sejengkai ataupun setengah jengkai diikat dengan duri pula, lepas tu dia ikat dengan jarum.
So dia jadi macam kalung lah. So kita akan nampak benang yang 7 warna tu jadi satu jenis tali. Tapi dia ada paku, selang, jarum, selang, duri, dia berselang-selang-selang. Dan benang tu diletak di keliling badan Mel. Saya tak tahulah apa dia punya kaedah tu. Kita ikut saja pada masa tu. So kemian semua dibakar apa semua tu. Saya tak tahan macam saya kata tadi, saya lari keluar. Tapi kawan dia saya kata duduk lah. Ni kawan hampa ni, dia pun nak berubat kan. So saya keluar. Dalam masa 5 ke 10 minit, pintu terbuka. Pintu bilik tu terbuka. Asal keluar penuh. Pintu bilik tu buka. Salah seorang daripada kawan mereka tu kata, bang, mereka tanya siapa nama atuk dia. Grandfather. So tak ada pilihan. Kami yang kena call adalah yang kenal dengan Mel ni adalah nombor saudara-saudara daripada mereka kan semangat kekitaan tolong-menolong tu tinggi. So nombor-nombor penting sesama keluarga tu dia pun simpan. Saya tak sure sama ada berhubung di Indonesia ataupun berhubung dengan salah seorang saudara dia di Malaysia juga. Saya ada 2 isu kat situ. Tapi yang penting at the end of the day tu, itu kami dapat nama. Atuk dia. Atuk dia. So nama tu saya dah tulis dalam kertas besar-besar, saya tulis bagi kat depa dah masuk dalam bilik tu. Selepas 20 minit tu, lepas 20 minit saya dengar nama atuk tu diseru kuat-kuat dalam bilik. Kami punya terkejut kat luar ni, depa ni buat apa kan. Selepas setengah jam lah lebih kurang proses tu, daripada mula saya keluar sampai depa minta nama apa semua tu, dalam masa 45 minit ke sejam lah dia orang keluar. So dia orang bawa lah Mel balik. Saya kata kita tengok lah macam mana. Tak silap saya dalam 2-3 hari budak tu elok lah. Mel tu dia jadi okey. Kita lega kan, lega. Lepas tu jadi balik seperti biasa pada malam lepas maghrib, dalam pukul 8 lepas setengah tu jadi balik. Berubat nak buang-buang benda-benda ganjil ni, benda-benda pelik-pelik ni. Kurang-kurang orang kata kita balas lah. Maksudnya kena buat kali kedua. Buat kali kedua, dia pun letak syarat lagi, kena cari barang lain. Satu lagi kena cari paku besar. Paku yang macam dia kata paku pontianak 35 inci kot. Yang tu saya pergi beli dengan Boblé dekat dengan Simpang 4. Ada satu kedai kilang papan kot. Kilang kayu kan pergi beli kat situ. Dapat paku tu. Lepas tu dia minta tanah liat tengah sungai. Kat situ kami dah jam. Nak pergi cari mana tanah liat tengah sungai? Kita pernah tak tu kan. Tanya Boblé, beli aku. Nak pergi cari macam mana ni? Tengah-tengah sungai, bahaya ni. Lepas tu yang ketiga tu dia pun minta tanah kubur. So bila dapat cerita tanah kubur tu, dapat permintaan tanah kubur dengan tanah liat tu, dan tahu pasal apa dia pun nak guna tanah liat tu, dia pun nak buat patung. Ini dah macam voodoo. Dia pun nak buat macam voodoo. Kita pun nak pitam kan. Ni nak paku nak tikam kepala kan. Kita takut. Kami pergi cakap slow talk dengan tokel, dengan bos kami. Kami tak pergi seriau ni. Tapi kalau disuruh kami cari juga lah. Kita waktu tu muda kan. Dia pun buat keputusan yang baik lah pada masa tu. Dia pun surrender lah. Kita tak payah buat lah. Keputusan daripada pihak kami tu dah kami sampaikan kepada yang tim yang berubat tu, dan mereka pun berlapang dada lah. So benda tu terhenti di situ. So Mel dia on off, seminggu sekali on off. Ada sekali tu seminggu dia okey. Lepas tu dia jadi balik. Proses dari Mel ni daripada mula saya cerita tadi tu, dia lebih kurang sebulan ataupun sebulan lebih sikit baru dia selesai. Kami dah tak nak jalan. Ada sekali tu tokel bos saya tu ajak pergi Bukit Minyak ke Bukit Tengah. Ada pergi depak satu kedai minum. Tokel kedai tu mai duduk sekali. Dia kata dia ada seorang macam guru yang dia duduk belajar sikit-sikit ni. Dia ada di Tanjung Piandang. Nama kita kata Tok Guru lah. Nama Tok Guru tu, orang tua tu ialah Tok Ndak. Kita cubalah, kita ketiak. Kita cari Tok Ndak ni tengok. Sebab pengalaman abang tu yang jadi tokel kedai makan tu, dia kata Tok Ndak ni pun boleh berubat juga. Tapi kita kena pergi minta, kena pergi sampaikan hajat kita lah. Kita punya niat tu nak pergi, kena pergi Tanjung Piandang lah kami lepas tu. Dan kami pun membuatlah persiapan untuk nak pergi ke Tanjung Piandang. Dan selepas ni saya nak berhenti sat. Ni pukul berapa ni, malam ni kita pun seriau kan. Saya akan sambung cerita pasal Tok Ndak di Tanjung Piandang.